Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok video sikit dan saya akan buat reaction sikit, bagi pandangan sikit berkenaan dengan laporan berita yang dikeluarkan oleh Buletin Utama. Sesuatu yang perlu kita lihat dan kita diskuskan bersama supaya kita dapat merasai apakah sebenar keadaan sekarang ni, ya. Terima kasih kerana menonton Buletin 1.30 12 Julai. Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Antara paparan utama tengah hari ini. CAC Shah Alam dijangka berdepan situasi luar biasa. Rekod hampir 4,000 pesakit COVID-19 hari ini. Dan kalau kita lihat daripada Buletin Utama berita jam 8 malam tu, pihak pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor sendiri menyatakan bahawa keadaan sekarang adalah semakin mencemaskan, ya. Semakin mencemaskan. Kalau pengarah Jabatan Kesihatan Selangor sendiri cakap macam tu, maknanya ia memang mencemaskan lah. Juga HDR terima 151 katil tambahan. Di sini sejak awal pagi tadi dan anda nilailah keadaan di CAC Stadium Melawati ini bagaimana. Ya, hari ini dijangkakan hampir 4,000 pesakit COVID-19 akan hadir bukan saja untuk membuat penilaian, malah pemotongan gelang di sini. Dan untuk rekod, CAC Stadium Melawati ini dibuka sejak Februari lalu dan menerima pesakit hampir 2,000 setiap hari. Namun sejak akhir ini, sejak mutakhir ini, peningkatan kes COVID-19 yang tinggi di Selangor mendorong apa yang terjadi pada hari ini, iaitu peningkatan yang luar biasa. CAC menerima pesakit yang terlalu ramai di sini. Exactly, obviously terlalu ramai, out of hand. Apa lagi nak cakap? Ya, perlukan perhatian khusus. Bukan lagi polemik politik. This is so out of hand. Dan melalui tinjauan saya mendapati tadi berlakunya di mana petugas kesihatan berlari untuk mengambil pesakit dan saya tak tahu keadaannya bagaimana, tapi nampak macam dia pingsan dan dibawa masuk ke CAC. Okey, saya difahamkan yang dibantu ni, yang membantu sekarang ni yang menolak katil sorong ni adalah sukarelawan daripada Unit Amal dengan VCEE 19, iaitu sukarelawan yang ditubuhkan oleh Encik Helmi dan juga Unit Amal di bawah kelolaan PAS. Jadi syabas ya kepada Unit Amal dan juga VCEE kerana turun membantu petugas-petugas kesihatan kita. Saya rasa kalau dibiarkan hanya petugas kesihatan saja yang mengetuai menguruskan pandemik ini, memang burn out ya petugas-petugas kesihatan kita. Dan selain itu, apa yang turut menjadikan keadaan di sini adalah selain daripada terlalu ramai pesakit adalah terdiri daripada kalangan orang tua, kanak-kanak dan juga bayi. Dan selain daripada pesakit dan warga asing yang dibawa menaiki bas ke sini, dan mereka terpaksa menunggu lama pada hari ini memandangkan peningkatan pesakit yang datang untuk membuat penilaian. Dan CAC Stadium Melawati ini adalah yang terbesar. Okey, saya bukan orang yang sepatutnya memberikan komen, tetapi saya bagi komen sebagai rakyat. Sekiranya orang beratur terlalu ramai macam ni, bermakna pengurusan tidak mampu menampung lagi jumlah pesakit yang terlampau ramai. Apabila tidak dapat tampung lagi, bermakna Task Force Selangor COVID-19 memerlukan bantuan. Perlu rendahkan dirilah, mengakui bahawa mereka memerlukan bantuan, ya. Ini memerlukan bantuan khas ni, bukan sekadar pihak-pihak melepaskan tangan. Semua kena bantu Selangor. Ini kalau berlakunya banjir, semua pihak turun membantu. Apa lagi kalau berlaku bencana macam ni, 4,000 orang terinfek setiap hari, 2,000 orang terkena setiap hari. Di Selangor menempatkan kes-kes di daerah Petaling Jaya, namun mereka juga turut menerima pesakit daripada luar daerah ini.
Dan antara faktor yang menyebabkan peningkatan pesakit ini hadir di CAC pada hari ini kerana semalam CAC ditutup. Selain daripada saringan besar-besaran yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor, di mana kawasan-kawasan PKPD telah berlaku di kebanyakan mukim-mukim di Selangor yang mendorong kepada ramainya pesakit yang datang di sini. Dan ingin saya berkongsi sedikit mengenai rekod ya. Semalam saja 4,682 kes baharu, iaitu lebih separuh daripada 9,105 kes yang dilaporkan di seluruh negara dalam tempoh 24 jam saja. Dan menurut Jabatan Kesihatan Negeri Tempoh 24 jam. Ini tempoh 24 jam. Selangor, di Selangor telah mencatatkan kes keseluruhan COVID-19 sejak awal tahun hingga tahun ini, iaitu 43,952 kes. Dan kluster-kluster seperti kluster industri, kluster tempat kerja dan kluster komuniti juga turut mendorong kepada peningkatan ataupun penularan kes COVID-19 di negeri Selangor sendiri. Dan suka saya ingin mengingatkan, memandangkan saya juga mempunyai pengalaman dan juga bekas pesakit COVID-19, anda yang hadir ke sini perlulah bersiap sedia membawa. Okay, no wonder wartawan ni agak emosi ya. Mungkin dia terlampau anxious tengok ramainya pesakit COVID di Selangor. Kalau saya berada di tempat dia pun saya akan merasa anxious sebab dia sendiri pernah mengalami simptom-simptom tu, pernah dirawat sebagai pesakit COVID-19. So dia lebih memahami. Dan saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan kluster-kluster yang dicakapkan tadi. Macam mana kluster komuniti boleh timbul? Kita ada kluster industri, lepas tu kena kluster komersial, dan kemudian kluster komuniti sekarang ni menyumbang ke arah kluster-kluster di Selangor. Kluster komuniti ni berpunca daripada kluster kilang juga. Sebagai contoh, kalau ibu bapa perlu pergi bekerja, ya, parents, suami isteri perlu pergi bekerja dan dapat infection daripada kilang, bawa balik ke rumah tanpa mengetahui mereka dah infect, mereka dah pembawa, dan anak dispreadkan pula, dijangkiti pula kepada anak-anak biasalah, kanak-kanak dia akan pergi bergaul, bersaing, bermain-main dengan budak, tak boleh nak sekat. Apalagi kalau duduk dekat kawasan perumahan flat, nak sekat macam mana? Itu berjangkit pula kepada anak keluarga lain, dan terusnya berjangkit sehinggalah diketahui positif COVID-19. Semuanya berpunca daripada kluster kilang sebenarnya. Bawa bekalan air dan juga makanan, memandangkan tempoh yang agak lama, dan mungkin anda akan mengalami kesukaran kerana mungkin kepenatan terpaksa berdiri terlalu lama. Dan saya yakin bahawa pihak KKM dan NGO akan menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk anda semua, dan harap anda dapat. Tak boleh bergantung kepada KKM dan NGO semata-mata. Tak boleh bergantung kepada KKM dan NGO. Mereka dah burn out. NGO setakat mana lah yang boleh bantu. Patuhi SOP sebaiknya. Dan saya kira itu sahaja laporan saya di sini. Kita kembali ke Sri Pentas. Baik, dalam hal ini saya tak kata lockdown is the best way, sebab WHO, Dr. Maria pun dah beritahu bahawa lockdown adalah bukan tools, adalah bukan alat terbaik untuk mengawal virus COVID-19. Tetapi yang boleh mengawal virus COVID-19 ini adalah manajemen bencana yang tersusun dengan rapi. Ya, salah satu ialah pelaksanaan vaksin mesti terbaik. Di Selangor mesti pelaksanaan vaksin itu melebihi daripada utilisation rate 80%, iaitu itu adalah utilisation rate kebangsaan. So Selangor kena push up segera melebihi daripada utilisation rate, kena pergi pada 90%, 91%, even in fact 95% untuk memulihkan semula keadaan ni. Jadi kalau situ lambat, maka virus akan thrive, virus akan berjaya. Dan saya juga berpandangan bahawa untuk disaster management ni, jika tidak mampu diuruskan oleh pihak yang ada sekarang ni, kemungkinan mereka pun, yalah, sebab ini perkara baru, ya, mungkin tidak di-train dengan disaster management, mungkin boleh bagi leadership itu
untuk pengurusan manajemen disaster ni diketuai oleh tentera, kerana tentera ada skill juga untuk pengurusan bencana. So saya berharap benda ini berlaku sebagai rakyat Selangor. Kita stop dulu politik. Kita hanya mahu pengurusan bencana pandemik COVID-19 ni diuruskan dengan baik oleh pihak kerajaan negeri Selangor. Kalau tak mampu, minta bantuan, rendahkan diri, minta bantuan. Jangan korbankan rakyat. Kami pun dah tak mampu. Kami nak bekerja, kami nak keluar, kami nak balik kampung dan sebagainya. Jadi sekarang ni Selangor adalah penyumbang utama. Selagi Selangor tidak diturunkan, selagi itulah statistik di seluruh Malaysia akan meningkat dan terus meningkat. Jadi itu besar harapan saya lah. Sekiranya ada perubahan selepas ni, kita sama-sama berdoa lah di samping bagi idea pandangan. Saya bimbang satu sahaja, pihak kumpulan industri, owner industri sudah mula buat press conference. Press conference ini mereka mahu idea mereka diterima oleh kerajaan dalam pengurusan bencana. Jadi saya risau di situ. Sebab apa? Sebabnya pengurus-pengurus, owner industri ni, dia bukan, kepakaran mereka bukan dalam disaster management. Kepakaran mereka adalah memproducekan produk-produk untuk dijual, menghasilkan barang-barangan untuk dijual. Kepakaran mereka, fokus mereka adalah untuk menyelamatkan industri. Tetapi sekarang ni untuk disaster management, sepatutnya orang yang tidak ada interest di dalam industri, dalam dalam commercial interest, sepatutnya yang lead, yang boleh bagi pandangan kepada bagaimana pengurusan disaster management. Dan bagi saya itu adalah tentera. Kerana tentera, tugas utama dia adalah menyelamatkan, mengawal keselamatan rakyat. Jadi tenteralah yang paling sesuai untuk mengetahui, bukan saja letak sebagai frontliner, tetapi adanya seorang pakar dalam tentera yang mengaturkan strategi bersepadu, yang boleh memberikan arahan bersepadu kepada KKM untuk Selangor saja, kepada KKM, kepada sukarelawan, kepada unit amal, VCE 19, kepada NGO, supaya bergerak mengikut satu arahan, iaitu daripada pihak ini sahaja. Kalau banyak sangat arahan, jadi benda tu yang jadi macam tidak bersepatu, tak sistematik. Kalau perkara yang boleh disusun secara sistematik tidak sistematik, maka kita tak akan capai matlamat untuk menghapuskan COVID-19 dan segera menurunkan statistik di Selangor dan mengembalikan semula Selangor di zon yang selamat, sedangkan keadaan sekarang sangat mencemaskan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.